pendidikan khas ni semakin hari semakin ramai. Ketidakupayaan pembelajaran adalah masalah biasa yang dihadapi kira-kira 10 hingga 15% kanak-kanak di sekolah. Ia boleh dibahagikan kepada ketidakupayaan pembelajaran umum atau khusus. Istilah lain yang digunakan juga termasuklah kurang upaya intelek, slow learner, dan juga kesukaran pembelajaran. Dalam video ini, kami akan menemubual beberapa guru pendidikan khas mengenai beberapa aspek, faktor-faktor, serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan lagi sokongan dan pemahaman tentang ketidakupayaan pembelajaran pelajar. SMK Bongawan yang terletak di Bongawan, Papar, Sabah merupakan salah satu sekolah yang menyediakan program pendidikan khas integrasi atau nama lainnya adalah kelas pendidikan khas pembelajaran. Program ini telah diwujudkan sejak tahun 2019 lagi di SMK Bongawan. Dengan kewujudan program ini telah dapat dikenal pasti oleh guru akan jenis-jenis ketidakupayaan pembelajaran dalam kalangan pelajar. Kategori macam PPK pembelajaran ni memang ada tiga lah. Macam pembelajaran, penglihatan dan pendengaran. Tapi soalan memang fokuskan kepada pembelajaran kan? Okay, kalau macam di sekolah ni sendiri, sebelum ni kita ada pelajar multiple disorder yang di mana semua disorder dia ada. Speech delay, autis, disleksia semua ada. Dan bila kita bercakap dengan dia, pelajar tersebut, kita hanya mahu hujung-hujung. Macam, kenapa? Apa? Macam dia kata cikgu Nana, Guna. Nama dia Putri. Macam dia kata, Putri yang Guna. Maksudnya, Putri sayang Cik Guna. Dia multiple disorder, dia semua ada dalam tu. Masalah menulis tulisan sangat teruk. Lepas tu, tulisan tidak kemas. S boleh terbalik, W terbalik. Itulah dia semua multiple disorder ada. Jadi, dalam kat OKU pun dia akan menggunakan MD. Terima kasih cikgu. Jadi seterusnya bagaimana cikgu mengenal pasti ketidakupayaan pembelajaran yang ada dalam diri pelajar? Adakah cikgu tahu ciri-ciri dia? Okey, kita dapat mengesan tu bila kita masuk kelas tu kita akan ada dari penilaian. Kita penilaian macam kita pemerhatian dan sebenarnya sepatutnya kita menjadikan memang ada senarai semak. Di senarai semak tu lah kita akan kata orang kita menyimak, kita menilai sama ada pelajar ni bolehkah macam ada masalah ke tidak. Sebab kita boleh dari aspek macam senarai semak tu kita boleh catat lah mungkin dari tulisan, dari macam kalau seni tulis macam penggunaan warna. Kadang-kadang warna pun adakan masalah. Kita bagi tahu biru dia ambil hijau. Jadi memang dari pemerhatian, senarai semak, lisan pun boleh dari bercakap. Biasa memang itulah. Jadi kita boleh nilai dari situ ciri-ciri bagaimana. Seterusnya, bagaimanakah pelajar mengatasi halangan dalam bilik belajar inklusif? Kita dari berhubung dengan ibu bapa. Jadi lepas kita berhubung dengan ibu bapa macam kita bincang melalui tu rancangan pengajaran individu, kita akan berbincang dengan ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa sendiri yang akan meminta kita untuk buat ini. Itulah kenapa kita perlu ada sesi perbincangan. Jadi guru akan cubalah. So kadang-kadang macam hari tu ada ibu bapa beritahu anak dia ada masalah dalam kelas ni, tidak ada eye contact. Jadi dia mau anak dia ada eye contact. Jadi di situ kita berbincang dan guru mencari cara bagaimana pelajar tu boleh memberikan eye contact lah. Jadi berjaya juga sebab sekarang pelajar tu pun okey, surat eye contact pun ada. Sebab kita bercakap tu atas jadi begitulah cara kita berbincang, menilai. Okey cikgu. Seterusnya, apakah strategi proaktif yang diambil oleh cikgu ataupun ibu bapa untuk membantu murid dalam proses pembelajaran mereka? Biasalah kan, dalam sekolah ni kena ada jalinan lah. Jalinan ni maksudnya ada kolaborasi sekolah, guru sekolah dan ibu bapa masyarakat. Itu kena membantu tu. Dan apa-apa program yang kita laksanakan untuk meningkatkan prestasi murid, program-program itu perlu ada sokongan daripada ibu bapa. Contohnya melalui PIDG,
jaringan dan sebagainya, jalinan kan. Jadi pada masyarakat pun penting. Mau tanya boleh cikgu berkongsi sebarang kejayaan atau detik kejayaan yang tidak dapat dilupakan dengan pelajar dalam perjalanan pendidikan mereka? Sebenarnya banyak. Macam saya sendiri di sini dari tahun 2019, dalam 20 tahun lah. Tidak juga lama, tidak juga baru lah. Sebelum ini pun memang setakat guru interim dan baru juga bergelar tetap. Tapi memang banyak, terutamanya macam saya sendiri banyak ikut aktiviti dan membawa pelajar ke peringkat untuk negeri, daerah. Kejayaan yang rasanya paling kita orang yang memberi lah, macam biarpun bukan cikgu yang jadi guru pengiring ke apa, yang imahabah tu lah, sebab bukan imahabah pendidikan tu yang hafazan, bukan senang untuk pelajar yang memang PPKI untuk dapat menghafal surah tu dan berjaya di peringkat negeri nombor 1. Sedangkan banyak lagi sekolah-sekolah lain, sedangkan dia pendidikan khas, dia sendiri boleh menghafal surah tu. Surah tu memang mungkin dia bukan surah yang pendek, macam dia menghafal surah Al-Baqarah 1 sampai 13. Bayangkan dia pendidikan khas, mengambil masa beberapa 1 minggu sudah silap untuk menghafal surah tu dan berjaya. Jadi dia memberi kata orang impak lah bahawa sebenarnya pendidikan khas ni boleh maju. Lepas tu kejayaan lain, chapter air carnival co-curriculum peringkat kebangsaan yang pengakap, gadget pengakap. Lepas tu sukan negeri di Penampang, pelajar tu dapat nombor 2 dalam sukan 200 meter. Lepas tu tahun lepas negeri juga, tapi mungkin setakat tidaklah kejayaan, tapi itulah antara yang terbesar lah. Lepas tu yang lain kebanyakan daerah lah, rentas desa, dan cikgu sendiri memang antara yang akan ke mana-mana lah untuk jadi guru pengiring macam tu lah. Jadi itulah sebenarnya kejayaan sepanjang. Terusnya saya tanya apakah cadangan cikgu yang ada untuk menambah baik sokongan dan sumber kesembuhan yang tersedia untuk pelajar kurang upaya pembelajaran dalam tetapan pendidikan. Saya lah kan sebagai seorang guru kan, bila saya nampak anak-anak saya ini dia keluar, dia dapat menyumbang sesuatu dalam masyarakat, itu bagi saya kejayaan lah. Kan? Contohnya murid, kadang-kadang ada murid-murid kita ni saya tengok sekarang ni murid-murid pendidikan khas, ya, yang dulu dianggap orang cakap gila ni, ya kan? Oh, gila ni. Tapi saya tengok bila itu suruh habis belajar, dia orang ada keyakinan, dia orang telah menimba keyakinan di sekolah ini. Bila saya nampak ada yang sudah bekerja sebagai security, ada yang bekerja buruh di ladang-ladang desa di sini kan, ada yang sudah kahwin. Itu bagi saya kejayaan lah bagi saya. Dan sikit lah saya nampak yang di rumah-rumah itu. Kebanyakan mereka ini sekarang ini ada yang sudah bekerja berdikari. Itu bagi saya sangat-sangat, bagi saya macam saya cakap tadi pas, kita tidak mengharapkan orang ini jadi dokter, nanti kali ini jadi seorang guru kan. Yes, kalau orang ada yang bekerja di Petronas sekarang ni kan, mengapa minat orang ini kan khas tu kan, maksudnya orang boleh berfikir. Ada yang orang normal macam kita ni kan, pun tidak mau bekerja, betul kan? Orang normal macam kita ni duduk di rumah, malu dan sebagainya kan, itu normal tu. Sanggup duduk di rumah, tidak mau bekerja yang berat-berat tu. Dengan kesadaran akan cabaran yang dihadapi, sebagai pendidik, mengajar pelajar yang mempunyai ketidakupayaan pembelajaran adalah penting bagi kita untuk memberi sokongan dan bantuan dari segi keperluan untuk membantu mereka mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya. Semua individu tanpa mengira keupayaan berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mempunyai peluang masa depan yang cerah. Yaitu marilah kita bersama-sama mewujudkan persekitaran yang inklusif dan memberi sokongan kepada sesiapa yang memerlukan. Kerana dengan bekerja sama kita boleh mewujudkan persekitaran yang lebih baik bagi semua.